Setiap negara yang merdeka mesti mempunyai satu cabang pasukan khas dalam angkatan tentera mereka. Di Amerika Syarikat dikenali sebagai Special Forces. Di United Kingdom SAS, The Foreign Legion di Perancis, dan di Rusia pula mempunyai Spetsnaz. Manakala kita mempunyai pasukan regimen gerak khas, tugas yang telah diamanahkan kepada mereka amat berisiko tinggi dan bermatlamatkan kejayaan. Mereka yang ragu-ragu tanpa kekuatan mental apatah lagi tidak tabah menghadapi cabaran, pasti tidak dapat menggalas tugasan komando. Misi tradisional pasukan komando adalah menyusup masuk ke kawasan pedalaman musuh, membuat tinjauan memintas serta memusnahkan infrastruktur musuh. Tugas-tugas ini dirahsiakan dan dilindungi daripada pengetahuan orang awam kerana ia merupakan strategi ketenteraan. Penubuhan pasukan khusus tentera darat ini bermula ketika konfrontasi yang melibatkan Persekutuan Malaysia-Indonesia pada tahun 1965 sebagai jalan penyelesaian kepada masalah yang timbul daripada konfrontasi tersebut. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Malaysia pada ketika itu, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Haji Datuk Husin, telah mengadakan perbincangan dengan Ketua Turus Angkatan Tentera Malaysia, Jeneral Tunku Datuk Osman Jiwa bagi merancang tindak balas serangan yang perlu dilaksanakan supaya Malaysia tidak diceroboh. Yang amat berhormat, Menteri Pertahanan membuat keputusan menubuhkan satu pasukan petugas khas bagi tujuan membuat tindakan serangan mengejut ke atas pangkalan-pangkalan kecil Tentera Nasional Indonesia yang terletak di semenanjung Malaysia, di Riau dan Sumatera. Strategi ini dikenali sebagai Counter-Indonesian Confrontation, CIC. Ia perlu dilaksanakan oleh Angkatan Tentera demi mempertahankan negara Malaysia. Tugas ini mampu dilaksanakan oleh pasukan komando. Kementah telah mengadakan kempen mempelawa anggota ATM sertai latihan komando secara sukarela. Kempen ini diadakan sepanjang bulan Oktober dan November 1964. Kempen ini telah mencatat kejayaan yang besar. Lebih 1,000 sukarelawan menyahut cabaran ini. Saringan dibuat untuk memastikan mereka yang memenuhi kriteria sahaja dipilih menyertai latihan. Apabila selesai saringan pertama, seramai 350 anggota sukarelawan terpilih untuk saringan kedua yang diadakan di Kem Sungai Besi, Kuala Lumpur. Timbalan Komandan Federation Military College FMC ketika itu, Major Ghazali Cikmat, diarahkan untuk membuat penilaian dan pemilihan yang tepat. Daripada jumlah tersebut, hanya 15 anggota sahaja yang layak dan memenuhi kriteria khas untuk mengikuti latihan asas komando. Mereka terdiri daripada 15 orang pegawai dan 10 lain-lain pangkat. Selepas Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, Angkatan Tentera Malaysia ketika itu masih menjalinkan hubungan yang baik dengan tentera British. Tentera British yang pernah melatih orang-orang Melayu menjadi tentera pada tahun 1933 dan menubuhkan Regimen Askar Melayu Diraja. Mereka, tentera British, yakin tentera Malaysia boleh dilatih sebagai anggota komando. Menteri Pertahanan bersetuju pasukan 40 British Royal Marine Commando melatih bakal anggota pasukan komando Malaysia. Lieutenant Colonel Tiffin, pegawai memerintah 40 British Royal Marine Commando bertempat di Burma Camp Ulu Tiram, Johor, telah melantik Major Bacon sebagai ketua jurulatih. Para sukarelawan seramai 15 orang perlu mengikuti kursus komando selama 6 minggu. Ia diadakan di Far East Land Forces Training Center Ulu Tiram, Johor. Mount Austin Estate dijadikan kawasan latihan darat, bermula dengan latihan fizikal dan kemudian diikuti dengan latihan lasak yang dipanggil Scramble. Pelatih diberi latihan keyakinan diri dan ketabahan seperti Tarzan Course dan Juna Maut. Latihan tempur tanpa senjata ataupun unarmed combat adalah wajib bagi setiap anggota komando. Latihan yang lain ialah kemahiran menggunakan pelbagai senjata ringan dan berat seperti heavy barrel, machine gun, mortar dan Carl Gustav.
Peringkat kedua pelatih dikehendaki mengikuti latihan di laut. Di laut mereka perlu mendayung dengan menggunakan perahu besi, berkanu serta membuat penyusupan dari laut dan serangan darat. Seterusnya berundur semula ke pangkalan. Di sini pelatih perlu bermalam di hutan paya bakau yang penuh dengan unggas serta menjalani latihan survival di laut. Peringkat ketiga ialah latihan air gelap yang juga dikenali sebagai dark water, merangkumi latihan survival. Pelatih dipecahkan kepada kumpulan kecil. Mereka akan membuat penyusupan ke lokasi musuh yang dikenal pasti, kemudian memusnahkan sasaran yang dikehendaki. Setelah selesai tugasan yang diarahkan, mereka akan berundur ke pangkalan yang ditetapkan dengan pantas tanpa dijejaki musuh. Setelah 5 minggu berlalu, latihan ini berakhir dengan upacara ringkas tamat latihan yang diadakan di kamp yang sama. Sukarelawan yang terpilih telah melaksanakan amanah negara. Mereka telah menunjukkan kesungguhan dan keazaman untuk melepasi cabaran latihan yang dikendalikan oleh 40 British Royal Marine Commando pada pagi Jumaat 19 Februari 1965. Seramai 12 anggota sukarelawan yang terdiri daripada 4 pegawai dan 8 anggota lain-lain pangkat telah tamat latihan. Kira-kira jam 10 pagi, mereka semua melapor diri dalam satu barisan di hadapan pejabat pegawai memerintah. 40 Royal Marine Commando. Lieutenant Colonel Tiffin mengucapkan tahniah kepada calon dan berkata, "We give all of you the honor and you are entitled to wear the green beret and use the blue layat." Jiwa merasa megah, diri merasa puas. Pemuda-pemuda ini telah memakbulkan hasrat. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan untuk membentuk sebuah pasukan komando. Brigadier General Datuk Abdul Samad bin Haji Yaakob, Panglima Grup Gerak Khas berkata, "Bukan semua aktiviti komando perlu dirahsiakan. Sejarah perkembangan dan pembangunan komando boleh dihebah kepada orang awam, kerana masyarakat juga tahu sebahagian daripada maklumat asas keupayaan tentera kita."